sebenarnya memang yang mudah ya. Tapi cara sebab saya menani dalam keadaan merangkak, dia agak mencabar sikit lah. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawanti, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari, salam sejahtera kami ucapkan kepada anda semua penonton setia Wanita hari ini. Untuk siaran 17 Mei 2022, hari ini hari Selasa, bertemankan saya Uyaina Arsyad dan juga Hawa. Ya, harapnya semua sihat-sihat dan ceria saja. Pasti ramai dalam kalangan anda yang cuti panjang, Yaina. Cuti dari hari Sabtu sampailah semalam hari Isnin. Long weekend. Long weekend. Bila weekend kan dah macam-macam aktiviti bersama keluarga. Betul. Harapnya semangat bersama keluarga tu diteruskan juga di tempat kerja. Oh, dan semalam kan Hari Guru. Mungkin ada dekat setengah sekolah ni sambut hari ni. Betul. Dan kita juga nak ambil kesempatan untuk sekali lagi mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua guru-guru luar biasa. Ya. Okey, baik. Ada macam-macam yang kami nak kongsikan bersama dengan anda pada hari Selasa ni. Tapi sebelum tu, kami ingin ingatkan tentang banjir yang telah pun melanda 3 negeri. Okey, yang mana hujan lebat berterusan sejak tengah hari menyebabkan beberapa lokasi di 3 negeri dinaiki air dengan satu pusat pemindahan sementara PPS yang telah pun dibuka. Jadi kepada mangsa-mangsa banjir, harap anda semua cakna dan peka dengan PPS yang dibuka ini dan semoga bantuan akan terus disalurkan kepada mereka. Betul, banjir yang berlaku ini di Selangor, Negeri Sembilan dan juga di Kedah, dan satu pusat pemindahan sementara di Kedah dibuka. Dan kalau kita tengok Kak Yana, cuaca sebenarnya tak menentu. Banjir pun boleh berlaku secara tiba-tiba. Di Kuala Lumpur pun dah beberapa kali kan. Jadi walaupun kita rasa di kawasan tempat tinggal kita ini takkan berlaku banjir, tapi apa pun kena bersiap sedia bila cuaca tidak menentu ini. Kadang-kadang terlampau panas pun ya juga. Macam hujung minggu lalu, Yana, hari Sabtu, baru pukul 8.30 tetapi di luar panas terik dia macam dah tengah hari. Betul, dan biasanya macam tu. Pagi sehingga ke tengah hari akan panas betul-betul, bahang. Kemudian di waktu petang akan hujan dan hujan yang sangat-sangat lebat. Terutamanya bagi anda yang berada di kawasan Lembah Kelang khususnya, dalam banjir kilat. Kemudian kita pula tersangkut di dalam jalan raya dengan kesesakan lalu lintas dan sebagainya. Jadi diharapkan anda semua peka juga dengan keadaan bukan sahaja tentang COVID dan sebagainya, tetapi dengan keadaan isu semasa berkenaan dengan cuaca kita juga. Betul. Bila panas melampau, minum air banyak-banyak. Itu yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan sebab nak elak daripada berlakunya stroke haba. Dan Hawa, bercakap tentang COVID tadi, jumlah pesakit COVID-19 membabitkan kategori 1 hingga 5 yang dimasukkan ke hospital awam dalam tempoh 8 hingga 14 Mei lalu selepas perayaan Aidilfitri menunjukkan peningkatan mendadak. Mungkin kita dah semakin terbiasa dengan keadaan sekarang ni, kot Hawa, yang mana ialah kelonggaran semakin banyak diberikan dan sebagainya. Face mask tak perlu pakai lagi kalau berada di luar. Betul, tapi bila kita tengok bila kes semakin hari semakin meningkat, kes kemasukan ke hospital juga semakin hari semakin meninggi, ini sangat-sangat menggusarkan. Harapnya kita masih tidak terlupa yang kita masih lagi berperang dengan COVID-19. Ya, kita ingat yang asas tu, ada simptom jangan jumpa orang. Betul. Test kit pun kita masih kena buat, okey, berbalik kepada tanggungjawab diri sendiri. Okey, dan selain daripada itu tentang HFMD, iaitu penyakit tangan, mulut dan kaki yang sering kali kita dengar kebelakangan ini meningkat. Oleh itu negeri Selangor membincangkan untuk tutup taska, tadika dan juga pusat jagaan harian kalau kes meningkat. Sama-sama kita nantikan perkembangannya nanti bagaimana ya. Baik, kita nak bercerita tentang topik yang ada di depan kita ni. Ada macam-macam menu masakan. Semua favourite ni. Betul tu. Tapi sebelum tu kami nak kongsikan bersama dengan anda rangkuman paparan video TikTok yang telah pun disediakan oleh wartawan kami. Jom kita saksikan. Air mawar direnjis harum berbau. Amin ya Allah, amin ya Allah, memberi selamat pengantin baru. Amin ya Allah, terindah.
itu dia rangkuman TikTok yang kami sediakan untuk anda pada hari ini. Harap menjadi inspirasi ataupun terhibur juga dengan apa jua yang dikongsikan. Dan terima kasih juga kepada semua pemilik akaun TikTok tu. Okey, kamera dah zoom dah dekat sotong bakar kunyit tu. Betul, mesti ramai yang sudah terliur. Sebab kalau kita tengok sotong bakar kunyit, lepas tu sebelah dia tu ada air asam. Ni kalau kita tengok ada pulut kuning, lepas tu ada ikan goreng, ikan bakar. Tengok ni Hawa. Ikan patin syoknya. Ya di situ Allah. ada daging salai masak lemak. Betul. Lagi kalau di atas meja ni apa yang menjadi kegemaran Hawa? Oh, ikan patin of course. Ikan patin. Nombor satu. Ya, Ina? Kalau saya macam semua je. Singgang pun ada juga. Okey, sebenarnya tanpa kita sedari, semua makanan kegemaran kita ni kebanyakannya lah ada kunyit. Betul. Tapi kunyit ni bukan sekadar pewarna saja, bukan saja untuk mencantikkan warna kuning sahaja, warna keemas-emasan, tapi sebenarnya kunyit banyak juga khasiatnya. Betul tu. Dan orang kata masakan Melayu ataupun masakan India khususnya memang tak lari daripada ratu rempah ratus ni kan. Orang kata kunyit ni mesti ada dalam kebanyakan masakan kita. Bukan ini sahaja, malah ada banyak lagi. Selain daripada menjadi antiseptik, membantu untuk mengatasi keradangan, membantu untuk mencegah kanser, ada banyak lagi khasiat kunyit yang kita akan kongsikan bersama dengan anda sekejap sahaja lagi. Tapi kan Hawa, mungkin dalam kalangan penonton ada menu kegemaran mereka yang menggunakan kunyit, ataupun ada tips kecantikan mereka yang nak kongsikan bersama dengan kami. Boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Ya, kita berehat dulu seketika, kembali lagi selepas ini. Wanita Hari Ini. Hari Ini. Berwarna kuning keemasan dan antara bahan masakan yang popular dalam kalangan masyarakat di Asia, kunyit atau nama saintifiknya Curcuma longa juga turut dikenali sebagai Ratu Rempah Ratus. Pokok kunyit banyak ditanam di negara India, Afrika, Indonesia dan juga di Malaysia. Selain menjadi antara bahan asas dalam masakan, kunyit juga cukup popular dalam kalangan masyarakat Melayu dan juga India kerana mempunyai banyak khasiat semula jadi, terutama buat golongan wanita dalam membantu bagi kecantikan dalaman dan juga luaran. Di samping itu, tahukah anda, daun kunyit serta bunga kunyit juga sering dijadikan sebagai ulaman dan pelengkap pada sajian hidangan makanan kerana terdapat banyak khasiat dan kegunaannya. Jadi tidak hairanlah boleh dikatakan setiap rumah mempunyai kunyit di dapur mereka. Okey, itu dia tadi sedikit sebanyak info menarik berkenaan dengan kunyit daripada menu dan khasiatnya. Sekejap lagi kita akan bersama dengan seorang pakar dietitian juga untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi tentang khasiat kunyit. Tapi sebelum tu, Yana dan Hawa sudah pun bersama dengan tetamu kita yang pertama pada hari ini. Kita bersama dengan Puan Nur Sheila Abdul Rahman dari Sheila di Dapong. Ya. Ni orang utara ke? Kak Sheila orang mana? Orang Penang. Orang Penang. Patutlah Sheila di Dapong. Okey, kita nak belajar macam mana nak masak sotong bakar kunyit ni. Sebenarnya apa yang syoknya bila kita bakar sotong tambah kunyit? Biasa orang bakar kosong saja kan. Sambil-sambil sembang Kak Sheila, sambil kita buat. Okey, ini bahan kita. Sebenarnya kunyit ni kan lagi salah satu dia boleh kurangkan hanya sotong ni, selain daripada banyaklah khasiat dia lain kan. Mengurangkan kolesterol semua. Jadi sotong kan terkenal dengan kolesterol yang tinggi kan. Betul. So ini salah satu yang kita akan potong lah. Yang akan potong sikit kolesterol tu lah kan. Potong sikit kolesterol. InsyaAllah lah. Okey. Kalau kita tengok Kak Sheila guna kunyit hidup kan? Ya. Pasal apa tak guna kunyit serbuk? Kunyit hidup dia lagi wangi dan dia lagi bagus lah, lagi fresh dan untuk apa? Untuk lagi segarkan apa ni? Untuk lauk-lauk kita. Okey. Kak Sheila, biasanya kan kalau untuk sambil-sambil tu Kak Sheila. Okey. So ni antara bahan yang kita guna ni macam ni, kita dah blend, dah buat paste siap. So antara bahan yang kita guna ni lah, yang ni lah main dia kunyit. So kita masukkan bawang sikit, serai sikit, kita iris dan kita blend dan sedikit halia. Jadi inilah yang sudah dikisar. Sudah dikisar. Itu apa yang ditambah tu, ada garam? Garam. Okey, garam sedikit. Sebab ni lepas tu kita akan
inilah akan gaulkan pada kunyit kita. Kita biasanya akan perap dia berapa lama ke? Sebenarnya bagus minimum setengah jam kita perap dia. Rasa. Yes, baru rasa. Perap di luar ke biar dia kita relax perap dalam peti ais dalam dulu chiller ke? je, dalam chiller. So kita perap macam ni. Sebenarnya kalau kita perap lagi baguslah. Dia lagi lama rasa dia. Lagi mesra. Yes, dan kita kecutkan dalam ni. Sebab sotong perlukan dia banyak akan keluar air, so kita kecutkan dengan ni. Biar dia macam tu. Okey, dan dalam ni kalau kita tengok juga Kak Sheila letak daun kunyit kan? Kita masukkan daun kunyit untuk dapatkan aroma dia. Ekstra lagi Betul lagi. lah. Kalaulah anda boleh bau apa yang sedang kami bau di sini, memang terus naik aromanya kita bagi disebabkan daun kunyit tu juga ya. Ni dia dah melitik-litik. Kebetulan hari ini dapat sotong besar pula. Okey, sementara kita tunggu kecut. Sementara tu ada lagi satu yang agak special, yang warisan yang sangat-sangat bagus. Ini dia jamu air kunyit yang hasilnya daripada kunyit juga. Sedapnya. Okey, apa yang diperlukan selain daripada kunyit untuk membuat jamu ni? Okey, kita akan gunakan apa yang dia cari Kak Sheila? Asam Jawa tadi mana? Sudu ke asam Jawa? Okey. Asam Jawa. Mana asam Jawa? Mana asam Jawa lari? Asam Jawa hilang. Okey, tak apa. Okey, tak apa. So kita akan gunakan ni kunyit, sedikit halia. Ini susah dapat ni jerangau. Jerangau. Ini bonglai, cekur. Bonglai dan cekur lah. So dan juga lada putih ni kita guna kuantiti yang ganjil. Okey, baik. Kemudian semua ni dikisar juga? Kita akan kisar. Ni kita akan kisar. Hawa tolong jaga tu ya. Boleh. Asam Jawa. Sotong tak elok lama-lama kan? Ya. Agak dimasak je. Okey. Kalau nak tengok Hawa tengah masak letak, inilah caranya nak tengok. Okey, Afwan, mungkin boleh kongsikan juga kan sambil-sambil tu. Sebenarnya apa antara khasiat jamu air kunyit ni? Khasiat dia sangat bagus. Especially untuk yang salin. Uyana boleh try nantilah. So ni kita masukkan lada sula. Untuk ni perut kembung. Ni kita masukkan kunyit ni, semua bahan ni lah. Saya kira kunyit ni memang antara bahan yang cukup terkenal di kawasan Nusantara. Waktu saya di Indonesia dulu pun, memang setiap hari kalau di hotel sekalipun, mereka memang akan letakkan pelbagai jenis jamu, termasuklah jamu kunyit ataupun asam kencur untuk so, kita pelanggan minum. Ya. Dan ni kita akan masukkan minum jugalah dulu. Minumlah juga. Kita blend dan kita masukkan. Okey. Okey, sepatutnya kita masukkan asam Jawa. Tak tahu mana asam Jawa pergi jalan-jalan kot. Bahan yang diperlukan juga adalah asam Jawa untuk dapatkan rasa dia. Selain daripada apa lagi yang kalau nak ganti asam Jawa tu? Boleh. Dia sebenarnya nak bagi rasa. Dan kalau suka boleh juga letak madu atau letak gula merah. Kalau saya kena letaklah tu kalau susah sikit nak telan. Madu. Okey, so bila kerut. So ni dia agak pekat. Kalau nak dia cair kita boleh just tambah air lagi. Then tu biasanya kalau nak minum jamu ni setiap hari sekali ataupun macam mana Kak? Tak boleh hari-hari juga. Tak boleh hari-hari. Seminggu 2-3 kali cukup lah. Seminggu 2-3 kali. Tapi dia bagus. Badan kita jadi segar, sihat. InsyaAllah. So ni kita tapis. Ambil air dia saja. Okey, ditapis dan boleh diminum dengan langsung je lah kan? Tengok dia punya bau. Tapi macam yang Puan cakap tadi lah, kalau macam saya memang kena letak gula Melaka, kena letak honey. Kalau anda lihat ini yang dah siap, okey. Biasanya kalau saya akan letak dalam peti ais dulu. Yes, memang kena letak sejuk. Minum sejuk. Letak dalam peti ais. Baik, okey. So ni yang dah siap lah. Nak try? Tak boleh. Jangan. Jangan, belum lagi. Belum lagi ya. Okey, baik. Ini antara yang disediakan oleh Kak Sheila kita. Dan Kak Sheila mungkin ada social media yang nak dikongsikan bersama dengan penonton? IG saya Sheila di Dapur. @sheila.d.dapur. FB pun sama, Sheila di Dapur. Itu je. Jemputlah singgah. Okey, baik. Selain daripada ni ada pulut kuning, ada sotong bakar kunyit, apa lagi menu yang disediakan? Mostly macam rendang, pulut kuning. Ini yang depan ni pun? Apa? Itu rendang itik. Rendang itik. Ini rendang yang daripada banyak cili padi dan kunyit. Ni banyak cili padi, banyak kunyit. So dia warna dia kuning lah. Sebab especially rendang itik, kita memang kena lebih kunyit lah. Sebab nak hilangkan bau dia. Baik. Okey, nampaknya sotong tu pun dah nak kecut dah tu. Dah nak kecut dah. Okey, sambil-sambil Puan Sheila menyiapkan sotong bakar Ya, sotong bakar. Kan? Yes. Okey, sotong bakar kita. Sekejap lagi kita akan bersambung juga dengan menu seterusnya iaitu ikan patin. Kalau Hawa dah bersedia,
Silakan awak. Di depan ni memang menu kegemaran ramai, ada macam-macam. Tapi fokus kita sekarang ni, kena fokus walaupun lapar. Kita bersama dengan Encik Azabi Ismail dari Lipis di KL. Okey, kita nak belajar sekarang ni. Penonton pun nak belajar macam mana kita nak masak patin tempoyak. Guna kunyit banyak mana? Okey, untuk patin tempoyak biasanya kita guna kunyit tak terlampau banyak, sebab jika terlampau banyak nanti dia akan menyebabkan gulai kita tu akan jadi pahit. Dia kacau rasa. Dia ada kan? secukup rasa lah kita pakai. Okey, baik. Jadi Encik Azabi, bahan-bahan asasnya yang perlu kita tahu? Okey, nak masak patin tempoyak, bahan-bahan dia memang cukup simple. Yang pastinya kena ada tempoyak lah. Kemudian kita kena ada ikan patin. Barulah patin tempoyak. Barulah patin tempoyak. Kalau betul. tak ikan kembung tempoyak. Okey, seterusnya untuk rasa pedas dia kita akan pakai cili kampung sebaik-baiknya. Dan kemudian kunyit, bahan untuk untuk program kita hari ini berkenaan dengan kunyit, dan kita menggunakan kunyit hidup supaya rasa dia sambil-sambil tu Nurin Natasha kan boleh buat. Okey, yang itu kita blend bahan itu bahan-bahan yang kita telah blend. Dalam itu ada tempoyak, ada cili, kemudian ada kunyit hidup, kemudian kita ada daun kunyit pun kita campur sekali dalam tu. Okey, bahan-bahan ni kita blendkan sekali. Kemudian kita letakkan untuk dapur kita yang dah dipanaskan. Dah panaskan dapur kita? Okey. Okey. Dan selain daripada kunyit hidup, kan biasanya orang guna juga daun kunyit. Kalau kita tak guna, dia tak kick sangatlah rasa dia kan. Betul. Dan sebenarnya daun kunyit ni pun banyak kegunaan dia juga. Betul. Pelbagai masakan rendang pun letak daun kunyit juga kan. Okey, kalau Cik Azabi sendiri untuk kunyit, apa lagi masakan lain yang rasa sedap kalau guna kunyit hidup? Okey, untuk kunyit hidup, antara makanan lain yang kita buat di restoran kita, selain daripada itu kita gunakan untuk masak gulai, masak lemak, cili api. Masak udang galah pun kita boleh pakai kunyit hidup. Nak masak daging salai, masak lemak pun pakai kunyit hidup. Untuk kita nak goreng ikan, kita terpaksa pakai kunyit serbuk lah. Itulah dia. Sebab ada yang memilih untuk kalau masak lauk-lauk ni banyak guna kunyit hidup. Betul. Tapi ada juga yang pilih kunyit serbuk juga. Betul. Rasa dia beza sangat ke? Rasa dia berbeza sebab untuk menu yang berkuah, kita prefer gunakan kunyit hidup. Sebab apa? Dia punya rasa dia tu akan blend sekali dengan kuah dia. Tapi untuk goreng, kita gunakan serbuk sebab dia akan buatkan ikan tu lebih garing. Sebab apa? Fungsi kunyit ni salah satu dia untuk menggaringkan ikan. Itulah. Biasanya kalau kita ingat kita goreng ikan ni, letak kunyit nak bagi hilang bau saja. Betul. Tapi kunyit ni memang kalau you nak masak, lebihkan kunyit, ikan tu akan jadi lebih garing di luar dan isi di dalam itu masih lembut lagi. Tu kita guna serbuk lah kan kalau nak goreng. Betul. Okey, kalau penggunaan daun kunyit pula selain daripada kita letak dalam lauk-lauk, apa lagi? Di tempat kami, daun kunyit kita gunakan untuk bakar ikan. Contohnya macam patin pun kita ada gunakan untuk bakar patin ataupun bakar ikan kerai. Kita bakar kosong, kita balut dengan daun kunyit, bakar macam tu je. Maksudnya tak perlu ada garam, tak perlu ada kunyit, bakar kosong dan kita cicah dengan kicap ni tadi. Okey, berbalik kepada patin kita, superstar kita hari ni, patin tempoyak ni. Dah masukkan semua, masukkan air, masukkan ikan, itu sahaja. Masuk air, ikan dan bahan-bahan yang kita blend tadi. Dan sebelum ikan tu, air tu menggegak, kita masukkan juga daun kesum. Sebab apa? Daun kesum ni akan mengeluarkan bau haruman yang lebih wangi untuk masakan kita. Biasanya apa kesilapan bila orang buat masak tempoyak ikan patin ni yang buatkan dia tak menjadi sangat? Terlebih kunyit ke? Pertama sekali sebenarnya pemilihan ikan. Itu yang paling penting. Kalau ikan kita pilih ikan yang bukan daripada sangkar sungai ataupun kita ambil yang daripada kolam, itu yang menyebabkan ikan tu jadi bau. Sebab tu masakan itu boleh jadi fail. Kemudian tempoyak. Kalau tempoyak yang terlampau lama, ikan kita akan jadi masam. Jadi macam kita gunakan paste durian yang manis dan kita masak fresh. Maksudnya tempoyak tu kena dalam keadaan yang baik. Dan ikan pun dalam keadaan yang baik, hasil dia insya-Allah baik. Okey. Tadi bila Cik Azabi dah kongsikan bila masak tempoyak pun ada guna daun kunyit kan? Betul. Kalau kita buat pais ikan? Pais pun best memang juga ada. Daun kunyit. Daun kunyit. Sebab apa? Dalam pais ni, bila kita makan tu dia akan ada seredak-seredak daun kunyit tu yang akan menyebabkan dia punya bau dia tu lagi kuat. Kena layu dulu. Ya, betul. Kan? Baik. Okey, yang ni berapa lama kita kena masak ikan patin? Biasanya kita masak, tengok keadaan dalam 20 ke 30 minit macam tu dengan api yang tak terlampau kuat.
Sebab apa? Untuk pastikan ikan tu betul-betul masak. Okey. Nampaknya hampir siap ditunggu dimasak. Tapi sementara tu kita nak tahu jugalah di lipis.dkl ni, selain pada ikan tempoyak, apa lagi lauk-lauk yang ada di sana? Okey, Lipis DKL bukan saja menyajikan ikan patin. Ikan patin tu sebab nama kita House of Patin, jadi memang itu kita punya signature dish. Selain pada itu kita ada juga udang galah, ikan-ikan sungai. Ini udang galah kita ada. Ikan ke sungai macam ni kita bawa ikan jelawat hari ni. Ikan jelawat. Ikan jelawat. Ini isi dia best ni. Betul. Kemudian kita ada ikan kerai, ikan kelah, tapi benda tu bergantung kepada musim. Tak selalu ada lah. Tapi selalu bila ada benda tu dapat, terus habis macam tu. Kita juga ada daging salai. Ini saya pernah makan kat Terengganu je. Oh, ya ke? Kat Kuala Lumpur belum lagi. Belum lagi. Nanti boleh datang insya-Allah. Instagram Cik Azafi. Instagram kita boleh tengok di lipis.dkl. Dekat situ kita ada update selalu tentang menu dan juga story-story tentang apa promotion terbaru kita. Selalu kita akan update lah. Okey. Tengok perkembangannya, nak tahu resepi, terus saja ke Instagram lipis.dkl. Okey, hari ini bukan saja kita share resepi, cara-cara untuk masak menggunakan kunyit. Hari ini juga kita nak kongsikan kepada anda kisah inspirasi. Jadi sama-sama kita saksikan di kisah ini seorang insan orang kurang upaya yang menanam kunyit. Jom kita saksikan. Kata orang, di mana ada kemahuan, di situ pasti ada jalannya. Biarpun tidak sempurna seperti insan lain, namun kegigihan mencari rezeki untuk keluarga tidak pernah luntur bagi Muhammad Hafiz Abdul Rahman, 40 tahun. Memiliki semangat yang tinggi, biarpun kudratnya cukup terbatas akibat mengalami kecacatan fizikal, dia berjaya mengusahakan kebun seluas 0.2 hektar selepas diberhentikan kerja. Sebelum ni saya bekerja dengan sebuah syarikat pencetakan. Lepas tu disebabkan oleh PKP syarikat tu tutup. Jadi saya kehilangan punca pendapatan. Lepas tu nak dijadikan cerita rezeki saya ditawarkan oleh Mihouse Camp untuk tinggal dan menginap di remote organic community dan sambil menanam lah. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Menceritakan kepayahannya dalam menanam kunyit, bekas pereka grafik ini perlu merebahkan badan dan merangkak kerana kedua-dua belah kakinya tidak dapat diluruskan. Teknik penanaman kunyit yang mudah ya. Tapi cara sebab saya menanam dalam keadaan merangkak, dia agak mencabar sikit lah. Nak tanam, lepas tu nak cuci kawasan tapak nak tempat nanam tu. Lepas tu nak gali pula, nak masuk benih ke apa. Enggak saya pergerakan saya agak terbatas lah. Tapi disebabkan oleh semangat saya untuk anak dan isteri saya terpaksa gagah juga lah. Allah bisa, tegal biasa. Muhammad Hafiz mampu membuktikan keupayaannya dalam menanam kira-kira 50 anak pokok kunyit dalam masa 1 hari dan berjaya menuai antara 5 hingga 10 kilogram kunyit bergantung pada kemampuannya. Waktu cabaran saya dalam nak menggali kunyit yang telah matang untuk dipasarkan, dia payah juga. Sebab dia mencekal tanah tu, dia masuk pas dalam kan. Kita kena guna tenaga yang banyak juga untuk kita cokeh kunyit tu. Hendak 1000 daya, tidak hendak 1000 dalih. Itulah yang menjadi pegangan Muhammad Hafiz. Walaupun bagi setengah orang, kunyit hanya sekadar bahan pelengkap masakan, namun bagi dirinya, kunyit adalah sumber utama bagi menampung kehidupannya sekeluarga.
Mungkin bagi setengah daripada kita, kunyit adalah sekadar satu bahan masakan di dapur. Tetapi bagi Cik Hafiz, kunyit adalah sumber pendapatan hidupnya. Semoga dapat dijadikan inspirasi untuk kita semua untuk terus cekal juga. Okey, baik. Seperti yang Yana janjikan tadi, kita nak berkongsi dengan lebih lanjut lagi tentang khasiat kunyit ni. Bersama dengan Yana sekarang ini adalah Puan Nur Hayati Azmi yang merupakan pegawai pemakanan Hospital Pakar KPJ Ampang Puteri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Yana. Sihat? Alhamdulillah sihat. Yana sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okey, tadi dekat awal-awal tadi tu pun Yana dengan Hawa adalah kita orang bercakap sedikit, memberikan info sedikit tentang khasiat kunyit. Tetapi sebagai seorang pakar pemakanan, kita nak bertanya dengan lebih lanjut lagi. Apa sebenarnya antara komposisi dan juga nutrisi dalam kunyit ni yang membuatkannya sangat berkhasiat untuk kita? Okey, Assalamualaikum semua. Saya rasa mungkin belum terlambat untuk ucapkan selamat Hari Raya kepada Yana dan semua penonton wanita hari ini. Selamat Hari Raya kembali. Okey. So untuk kunyit ni, semua jenis makanan, semua bahan-bahan makanan dia ada komposisi nutrien tersendiri. Tak terkecuali dengan kunyit. Okey. So kunyit ni dia ada juga protein, ada karbohidrat, tapi dalam kata unsur yang sangat-sangat sedikitlah, bukan macam nasi ataupun ikan ataupun ayam yang mana kandungan karbohidrat dan protein itu besar. Okey. Dan selain daripada itu juga kunyit ni dia ada mangan, dia ada fosforus dan dia ada potasium. Okey, banyak nutrisi dia. Banyak antaranya lah. Okey. Kalau untuk kita yang mereka yang sihat yang tiada penyakit, terutamanya kita kata penyakit buah pinggang, tak ada masalah pun kita nak gunakan kunyit dalam masakan. Okey, tapi apabila kita ada penyakit ataupun kita didiagnose oleh doktor, mungkin early stage of kidney failure ataupun kita kata dah end stage of kidney failure yang dah perlukan dialisis, pengambilan kunyit ni kita kata kena berhati-hatilah. Tak boleh kata berlebihan pada kadar yang telah dikira oleh pegawai pemakanan. Tak boleh ambil sebarangan dan orang kata tak boleh nak orang kata berdasarkan testimoni sahaja. Kita kena berdasarkan scientific evidence. Okey. Sebab lain orang badannya pun berbeza-beza keperluannya juga kan. Betul. Okey, kalau kita lihat kunyit ni bukan sahaja dalam makanan. Betul. Tetapi kunyit juga kita lihat penggunaannya dalam sektor medicine ataupun perubatan, beauty ataupun kecantikan dan sebagainya. Jadi dari sudut perubatan, apa lagi antara khasiat-khasiat kunyit yang boleh kita ulah sama ada di rumah ataupun yang boleh kita cari di pasaran? Okey, kunyit ni ada satu bahan utama dalam dia, kita panggil dia curcumin. Curcumin. Okay. Banyak saya belajar hari ni lah. Okey, curcumin ni yang orang kata penyumbang besarlah kepada kata kesan kebaikan kesihatan. Ada kita katakan dia ada kajian yang mengatakan dia sangat dia membantu dalam mengurangkan rheumatoid arthritis. Kita kata simptom post-menstrual yang hot flashes tu kan, kadang bila kita nak pergi ke menopause tu kita ada rasa macam panas badan kan, dia membantu metabolic syndrome. Dan banyak kajian dibuat oleh kajian berkaitan dengan kunyit terhadap kita kata kebaikan kesihatan. Tetapi perlu diingatkan, perlu difahamkan, kajian ini dilakukan di kita kata dalam makmal dan pada haiwan. Untuk kajian terhadap manusia dilakukan juga, tetapi masih perlu kajian yang kita kata yang banyak lagi, lebih komprehensif. Sebab ada kajian yang dibuat terhadap beberapa orang individu. Ada kesan sampingan. Ada yang diberikan sejumlah kunyit untuk kajian tersebut. Dan ada individu yang mengalami pening kepala, ada yang mengalami masalah dengan kita kata sistem penghadaman, dia rasa macam bloated, ada yang diarrhea, dan ada juga yang melaporkan apabila mereka membuang air besar tu ada warna macam warna kuning. So it depends on individu juga sebenarnya. Okey, baik. Penting untuk kita ketahui badan kita sebelum kita terus minum ataupun makan apa-apa yang berasaskan kunyit. Okey, baik. Yana nak tanya juga, memandangkan Yana pun sekarang sedang mengandung, khusus untuk ibu-ibu yang sedang mengandung ataupun ibu-ibu yang sudah pun bersalin, yang sedang menyusukan anak, adakah ianya selamat untuk golongan ini konsum ataupun makan dan minum kunyit? Okey. Untuk ibu yang mengandung ataupun ibu yang sedang berpantang, menyusukan anak, kita
tiada kajian saintifik dan kita pun tidaklah menggalakkan ataupun kata you minum air kunyit 1 gelas setiap hari itu bagus, tidak. Tapi kalau you nak masukkan dalam masakan, contoh you nak masak singgang ke apa, itu tiada masalah sebab you still ibu yang mengandung ataupun ibu yang menyusukan ni mengamalkan pemakanan yang sihat. Macam saya tekan tadi, kunyit ni selain daripada macam yang Naka tadi, selain daripada alternatif medicine, dia juga kita masukkan dalam masakan. Juga untuk kosmetik, antara penggunaannya lah kan. Still kita kata kalau nak masukkan kunyit dalam masakan boleh, tetapi orang yang makan tu kena makan secara seimbang. Bukan ambil semata-mata air kunyit setiap hari, tidak. Baik, perlu berpada-pada. Tapi nak tanya juga, kalau ibu yang menyusu, ada tak nanti anak tu pula akan rasa pedas-pedas kunyit tu ke? Tak ada Tak ada. As long as dia mengamalkan pemakanan yang sihat, ambil air secukupnya, insya-Allah breastfeeding tu berjaya. Eksklusif breastfeeding. Baik, asalkan berpada-pada. Tapi mungkin ada juga yang tertanya-tanyakan, apa kesannya kalau kita terlebih ambil kunyit? Adakah ia akan memberi kesan sampingan yang buruk kepada tubuh badan kita? Setakat ini memberi kesan sampingan yang buruk untuk individu yang sihat tu, tidak ada sangatlah. Tetapi untuk mereka yang berpenyakit buah pinggang memberi kesan. Untuk individu sihat ni, macam saya nyatakan tadi, mungkin dia mengalami macam pening kepala, macam nak muntah, loya, ataupun diarrhea, ataupun ada yang melaporkan najis mereka tu macam berwarna kuning. Macam tu je lah. Jadi kuncinya adalah berpada-pada. Okey, baik. Ada juga soalan yang saya nak tanya berkenaan dengan kunyit hidup ni dan juga serbuk kunyit. Adakah ada perbezaan ataupun adakah dari segi nutrien dan nutrisinya juga berbeza ataupun sama je sebenarnya khasiatnya? Khasiatnya sama. Okey. Cuma orang kata mereka lebih pilih serbuk ni sebab tak nak kuning kat tangan. Tapi kalau kuning juga. Kuning juga kan. Tanya tak ada perbezaan sangat. Cuma mungkin yang serbuk tu sebab diproses, kita kata dia punya tempoh expiry tu mungkin lama sikitlah. Tapi yang natural pun sebenarnya bila kita masukkan dalam masakan pun sebenarnya dia punya tempoh penggunaan kunyit yang secara natural ni pun tak ada masalah sangat sebenarnya. Baiklah, itu dari segi nutrisi serbuk kunyit ataupun kunyit hidup. Banyak sebenarnya yang pernah kongsikan bersama dengan kita semua tentang khasiat kunyit secara terperinci lagi tu. Harapnya dapat memberi kita ilham dan juga inspirasi selepas ini untuk menggunakan kunyit dalam masakan ataupun kehidupan seharian kita. Terima kasih yang nak ucapkan kepada Puan Nur Hayati Azmi yang merupakan Pegawai Pemakanan Hospital Pakar KPJ Ampang Puteri atas perkongsian sebentar tadi. Dan kepada anda, terutamanya kepada anda yang suka makan singgang, jangan ke mana-mana sebab sekembalinya nanti akan ada demo masakan singgang. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini, wanita hari ini. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami di Wanita Hari Ini. Yang kalau tadi kami banyakkan kongsi tentang masakan menu tengah hari, ini pula mungkin kudapan ataupun menu petang yang cukup sesuai untuk anda seisi keluarga. Sekarang ini anda bersama dengan Encik Harif Ahmad yang merupakan pengarah G&H Cake House. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Terima kasih sudi bersama kami di Wanita Hari Ini. Thank you jemput kita orang. Okey. Depan ni ada banyak cookies dari Myzif Bakers. Betul? Betul. Mungkin sebagai pendahuluan nak kongsikan dengan penonton semua, Myzif Bakers ni mula ditubuhkan bila dan sebagainya? Myzif Bakers ditubuhkan pada tahun 2000 oleh my mother, and then I ambil alih lah from my mum. So kita orang since tahun 2000 tu kita buat kat rumah aja, jual kecil-kecil and everything. Until tahun 2013 kita pindah ke premise, and then 2015 kami dapat pensijilan halal, mesti daripada Kementerian Kesihatan. So banyaklah varieties of produk yang telah kami keluarkan, dan yang terbaru 3 flavor biskut oatmeal from Myzif Bakers. Wah, sedapnya biskut oatmeal. Kalau di depan ni mungkin boleh kongsikan apa antara variasi biskut yang ada? Kita ada 3 flavor. Yang pertama almond oatmeal. Ini kita punya best seller lah, yang color hijau tu. Nombor 2 chocolate oatmeal. Yang ini memang kanak-kanak suka makan.
Yang nombor ketiga yang colour pink ni is fruity oatmeal. Yang ini orang yang suka manis sikit, dia ada buah dan sebagainya lah. Dan adakah ini juga disebabkan oleh MyZif Bakers yang mementingkan faktor kesihatan juga? Betul, Mungkin betul. nak kongsikan Kita banyak produk oatmeal yang kita orang cuba ketengahkan because of after COVID ni kan, semua orang cakap pasal kesihatan. That's why kita buat some R&D. Kita go for oatmeal. Oatmeal ni biskut kami 50% oats. Dia bukan kata tepung je lah. So oats ni kebaikan dia, pertama dia tinggi serat. Serat kita pun tahu memang bagus untuk jantung. Yang kedua untuk ibu yang mengandung ataupun yang baru lepas bersalinkan anak, is a milk booster. Is memang orang in terms of diet memang cakap gitulah. And then dia juga because of serat yang tinggi, dia menghasilkan ataupun membantu usus kita untuk mendapatkan bakteria yang bagus untuk perut lah in a way. That's why kita go for kesihatan. Sangat-sangat bermanfaat sebenarnya. Betul. Dan apa juga yang membezakan MyZif Bakers ni kalau nak dibandingkan dengan oatmeal cookies yang lain yang ada dekat pasaran sekarang ni? Dia beza biskut MyZif Bakers yang saya keluarkan dan juga yang lain adalah sebabkan dia adalah 50% oats yang kita buatkan tadi itulah. So, and then yang kedua kita rasa premium. You kena rasa untuk dia punya premium. Nombor 3, kita tak ada telur. This is a special about it. Tak ada telur. Dan yang keempat, kami tidak menggunakan langsung bahan pewarna tiruan, preservatif dan sebagainya. Is 100% semula jadi. Sehingga kan Cik Ana, kita dah dapat ekspor produk kami ke Jepun bermula awal tahun ni, Januari. Okey, tadi berkenaan dengan telur dah pun dijawab. Ada mengandungi gula ataupun tidak? Ini mungkin menjadi kegusaran ramai kalangan kita kan? Gula ni of course kita tak boleh lari sebab gula ni pun sebenarnya dia melengkapkan nutrisi harian. Tapi biskut kami ni, gula dia dalam kadar yang bersesuaian. Sebab tu kami dapat ekspor produk kami ke Jepun. Sebab Jepun ni memang very particular pasal pemakanan dan sebagainya. Setahun juga untuk saya nak lalu proses ni. So, and then gula ni juga actually sebabkan nak bagi tekstur rangup terhadap biskut. So jadi tak boleh elak lah, tapi kadar yang bersesuaian. Dan tadi ada juga menyentuh tentang sudah pun ekspor ke negara luar iaitu Jepun. Mungkin nak elaborate dengan lebih jelas lagi tentang bagaimana boleh masuk ke sana dan bagaimana sekarang ini permintaan di Malaysia dan juga di Jepun. Kami dapat ekspor ke Jepun bermula tahun ni, Januari hari itu. Boleh kata setiap bulan kami ekspor 1 kontena 20 footer ke Jepun lah. Dan Jepun ni dia very selektif pasal pemakanan dia. So sebabkan tak ada preservative and everything, kami dapat hantar ke sana lah. Yang kalau Cik Ana tengok yang colour kuning ni lah 100% Jepun. Tulisan Jepun semua. Yes, 100%. So sebabkan tak ada bahan pewarna dan sebagainya, dan dianya bagus untuk kesihatan, membantu mereka kat sana, kami dapat permintaan yang tinggi. Bukan tu saja, kami juga telah memuktamadkan perjanjian dengan distributor di Hong Kong untuk mula memasuki pasaran China lah. Sebaik saja pintu sepadan mereka dibuka, insyaAllah. Semakin berkembang luas. Betul. Bermula Julai, Jepun tambah 2 kontena sebulan. InsyaAllah. Okey, baik. Dan untuk cookies ni juga ada pelbagai variasi. Golongan orang bagaimana yang sesuai untuk makan oatmeal cookies dari MyZif Bakers ni? Boleh kata sebenarnya semua orang, semua jenis target group boleh makan biskut oatmeal. Cuma macam yang saya cakap tadi tu, mereka yang ibu mengandung ataupun yang baru lepas bersalin, is good for mereka to produce milk. And then mereka yang sangat mementingkan kalori intake. Diorang kira berapa kalori diorang makan sehari dan sebagainya. Basically mereka yang mementingkan gaya hidup sihat. And then mereka yang pergi gym and everything. So it's a very good snack untuk mereka ambil snack antara lunch dan dinner, minum petang macam yang tadi Cik Yana bagi tahu. Dan ibu-ibu yang nak bagi snack ni kepada kanak-kanak daripada mereka jajan yang all this makanan yang ni, might as well diorang ambil, especially the chocolate one lah. So very good for them. Okey, dan variasinya pun ada pelbagai. Sekali lagi mungkin boleh ceritakan dengan penonton kita antara variasi yang ada dan bagaimana sebenarnya nak mendapatkan MyZif Bakers. Okey, basically kami ada 3 flavor. Yang pertama almond oatmeal. Almond oatmeal ni is our killer product lah. Best seller lah. Best seller lah. And then number 2 chocolate.
Coklat ni ada sikit coklat chips and everything dan sebagainya. Kanak-kanak suka makan this one. It's like more like Malaysian palate lah. And then number 3 kita ada yang fruity. Mereka yang sukakan manis buah ni sebab saya gantikan elemen tadi tu dengan fruity. Saya letak cranberry, kita letak raisins dan juga orange peel. Dia manis buah, bukan manis gula. 3 flavor ni lah. So kalau nak dapat dekat pasaran Malaysia, kita sedang bincang dengan few hypermarket untuk letak dekat shelf and everything. So buat masa ni untuk Malaysian market kami jual online di Shopee, boleh layari Instagram dan FB kami MyZif Bakers. Dan insya-Allah kalau tak ada aral bermula end of May ataupun early June kita akan mula jual di Wow Shop. Wow, baik. Dan segala info juga ada di TV, di kaca televisyen anda sekarang. Terima kasih saya ucapkan kepada Encik Harif Ahmad yang merupakan pengarah GNH Cake House. Terima kasih. Selamat berjaya. Thank you so much. Baik, kepada anda juga, kalau tadi kita dah banyak kongsikan khasiat berkenaan dengan kunyit kan. Seterusnya apa kata kalau kita saksikan juga kepentingan kunyit dari sudut kecantikan. Jom kita saksikan paparan ni. Salah satu cara untuk menghilangkan masalah parut jerawat adalah dengan menggunakan masker kunyit. So aku nak share dengan hampa cara untuk buat masker kunyit ikut cara aku. Masukkan sabuk kunyit 1 sudu, lepas tu masukkan madu 1 sudu, masukkan tepung beras 2 sudu, kemudian last sekali masukkan perahan lemon. Perahan lemon ni bertujuan untuk kurangkan ataupun pudarkan parut jerawat. Lepas tu kacau sampai dia rata elok tu, sampai dia jadi tekstur macam ni. Baru senang nak bubuh kat muka kan. Lepas tu letak dalam bekas kosong sebelum hampa nak letak dalam peti air. Ini Kak nak tunjukkan cara minum jus kunyit yang lebih sedap, especially kepada you all yang tak biasa nak minum jus kunyit. Kali ini Kak Nur campurkan dengan limau mandarin. Kita ambil sebesar ibu jari kunyit dan kita kikis kulitnya, kita buang, kita cuci bersih dan kita masukkan ke dalam slow juicer. Jadi Kak Nur suka sangat gunakan slow juicer ni sebab rasa jus kita lebih sedap. Jom kita minum. Jus kunyit ini sangat bagus untuk awet muda sekaligus melancarkan period. Itu dia rangkuman sebentar tadi berkongsikan tentang khasiat kunyit ini. Bukan saja untuk makan, ada juga untuk kecantikan yang dijadikan masker muka untuk kurangkan parut jerawat katanya. Ada macam-macam khasiat kunyit ini. Dan kita nak teruskan dengan masakan yang seterusnya. Ini kegemaran ramai, sebenarnya mudah saja nak buat. Tapi kalau nak refresh balik memori, nak belajar balik macam mana nak buat singgang, sekarang ni kita bersama dengan Mek Noh ataupun Nur Syuhada Zakaria dari Mek Noh Nasi Dagang. Kita panggil Mek Noh ya. Orang Terengganu. Nak kongsikan menu ataupun resepi ikan singgang. Okey, apa khabar Mek Noh? Baik, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, masih lagi dalam mood Syawal. Ya. Okey, dah hari ni kita nak guna ikan tongkol. Okey, ikan tongkol. Istimewanya singgang ni? Istimewanya memang sedia maklum, singgang ni memang menjadi kegemaran ramai kan. Betul. Terutama memang orang Terengganu lah. Dan sekarang ni orang KL pun dan seluruh rakyat Malaysia pun memang dah menjadi kegemaran kan. Okey, air dah mendidih sambil-sambil Mek Noh. Okey, singgang ikan tongkol ni sangat simple. Kita just masukkan je semua bahan-bahan ni. Okey, masuk asam. Masukkan asam keping dulu. Asam keping. Okey, masukkan bawang merah. Okey, semua. Okey, ni kita tengok ada kunyit kat sini kan. Okey, kunyit ni kita hiris-hiris sahaja. Hiris-hiris saja ataupun kita boleh ketuk lah. Oh, boleh ketuk? Boleh diketuk. Okey, yang ni tak ketuk pun tak apa? Tak apa, kita hiris pun boleh. Jadi warna dia keluar sikit-sikit sajalah? Dia akan keluar secara natural lah. Kalau ketuk tu lebih terang lah, dia punya kunyit tu keluar lebih kuat lah. Rasa pun lagi best lah? Ya, lagi best. Okey, tengok ada lengkuas, ada halia, ada kunyit, masukkan terus? Okey, masukkan semua. Kita masukkan je. Singgang ni very simple. Kita masukkan je semua. Okey, kita biarkan dia dulu mendidih. Okey. Tips kenapa cara Mek Noh buat ikan singgang macam ni, kadang-kadang kita nampak air dia keruh, air dia jernih kan. Jadi kalau Mek Noh suka bagi dia
menggelegak dulu, panaskan air dulu, baru kita masukkan ikan. Jadi nampak lebih cantik lah tekstur dia punya kuah tu. Kenapa Mek Noh pilih untuk guna kunyit yang segar, kunyit hidup bandingkan kunyit serbuk tu? Dia kalau kunyit hidup ni dia banyak khasiat dia kan. Dia macam dia lagi fresh, rasa dia lagi fresh berbanding dengan serbuk kunyit yang dah di packing tu kan. Jadi dekat kunyit hidup ni juga dia boleh memberi kita banyak pencegahan penyakit kan. Dalam kunyit tu. Jadi sementara itulah kita nak tunggu mendidih, nak bagi rasa dia tu keluar lagi. Tak tahulah kalau Mek Noh sendiri masakan lain yang selalu gunakan kunyit apa? Banyak masak lemak cili api. Asam pedas pun masuk. Mek Noh pun juga bawa nasi dagang. Dekat ramuan Mek Noh pun Mek Noh ada masukkan kunyit hidup. Oh, ni nasi dagang. Ni sebenarnya lah signature Mek Noh nasi dagang ni. Ada masukkan apa tadi? Mek Noh? Kita masukkan kunyit hidup juga dalam ramuan rempah-rempah ratus untuk nak buat gulai tu lah. Gulai nasi dagang. Gulai nasi dagang. Lepas tu dah terus masukkan ikan dekat singgan kita ni. Terus itu sajalah kan, letak garam kan. Siap. Simple, siap. Dan kita masukkan perasanya nanti. Baik. Yang depan saya ni Mek Noh, yang ni dah siap lah kan. Dah siap. Lepas tu ada lauk apa lagi? Kalau ikan singgang ni, kalau tak ada budu ulam, dia tak sempurna lah. Tak sah. Memang sangat tak sempurna. Jadi Mek Noh sediakan budu dan juga tempoyak. Ikan goreng, ikan kerisi goreng kunyit. Daging goreng kunyit yang melengkapkan lagi set ikan singgang kita lah. Kalau kita tengokkan Mek Noh, semua menu yang Mek Noh bawa ni nampak simple saja kan. Cepat-cepat siap. Ikan pun goreng kunyit, daging goreng kunyit. Tapi sebenarnya rasa kunyit ni lah dia punya rasa yang buat lagi sedap kan. Lagi sedap, lagi membangkitkan rasa tu, keenakan sesebuah masakan tu lah. Dia pelengkap, memang sangat penting lah. Kalau kunyit ni dalam setiap masakan tu memang sangat penting lah. Dan Mek Noh pun dah mula berniaga sejak 3 tahun kan? Alhamdulillah. Itulah rezeki PKP ya katanya? Rezeki PKP, Alhamdulillah. Dan Mek Noh dah buka restoran. Alhamdulillah, macam-macam lagi menu-menu Pantai Timur yang Mek Noh bawa dekat kedai tu, insyaAllah. Semua masakan Pantai Timur? Semua. Ada apa lagi Mek Noh selain daripada yang Mek Noh bawa hari ni? Mesti main dia Mek Noh nasi dagang, ada nasi dagang lah. Mestilah kan? Mestilah. Nasi kunyit, ada nasi minyak, ada laksam, ada laksa kuah merah dan ada kuih-kuih tradisi yang memang asalnya daripada Terengganu. Kalau nak ke restoran, terus ke Kedengkil. Kedengkil. Google je dekat map tu ada Mek Noh nasi dagang, insya-Allah akan sampailah kat kedai. Insya-Allah. Terima kasih banyak Mek Noh. Apa social medianya ke ataupun nombor telefon kalau ada yang nak buat pesanan ataupun nak ke kedai ke, nak tahu menu ke? Dekat IG Mek Noh ada Mek Noh nasi dagang. Nanti boleh buka dekat IG dan tengok dekat situ macam-macam menu dan macam mana operasi perniagaan kami bermula daripada jam 8 pagi sampai 5 petang, insya-Allah. Jadi kepada siapa-siapa yang rasa ingin mencuba nasi dagang Mek Noh, bolehlah datang beramai-ramai, insya-Allah. Dan juga ada ikan singgang dan semualah. Tak sabar kita nak try nanti. Nampaknya macam dah nak siap tu. Tunggu ikan je lah, cukup masak nanti. Apa pun kita akan tunjuk dekat anda bila nak dekat habis dah beli HI dulu. Sementara tunggu masak semuanya, kita ni dah beli HI, nak berehat dulu seketika. Kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Terima kasih kerana masih terus bersama TV3 Malaysia dan masih bersama Wanita hari ini. Kita juga nak kongsikan kepada anda, kalau anda nak tahu kesudahan antara Din Serai dan juga Kadak, jangan lupa saksikan Minggu Akhir Republic Gombak 6 petang hanya di TV3. Memang seronok kalau kita tengok dengan seisi keluarga. Jadi saksikan di TV3 jam 6 petang. Baik, itu berkenaan dengan Republic Gombak. Kita juga nak ucapkan terima kasih
kepada semua tetamu yang sudi bersama dengan kita pada hari ini. Banyak menu yang telah dikongsikan, banyak juga info berkaitan dengan kunyit yang dah kita ceritakan. Tetapi di penghujung ni kan, Kak Sheila sekali lagi mungkin boleh kongsikan social media dan bagaimana untuk mendapatkan makanan yang disediakan oleh Sheila di Dapur. Okey, boleh hubungi atau cari saya di IG saya di Sheila di Dapur. @sheila.d.dapur. FB pun sama. Okey. Dan nombor WhatsApp 013-209-6113. Baik, selamat berjaya Kak Sheila. Ya, thank you. Seterusnya, Azabi Ismail dari Lipis.dkl. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kepada semua pelanggan-pelanggan yang nak datang ke House of Patin, kami berada di Jalan Yap Kuan Seng dan boleh lawat Instagram kami di lipis.dkl atau hubungi kami di WhatsApp 014-610-9845. Oh, terliur saya tengok iklan tempoyak tu. Okey, dan seterusnya Magno di sebelah saya ni. Kalau tadi terlepas, kongsikan laman media sosial Magno. Okey, boleh dapatkan dekat IG Elias MEKNOOR NASIK nasi dagang. Oh, nasi. Ya, nasi dagang. Nanti dekat situ ada boleh DM, insya-Allah Magno akan jawab DM dan WhatsApp pada nombor 016-218-9246. Nanti boleh order dengan Magno, insya-Allah Magno boleh arrangekan delivery sekali. Terima kasih banyak-banyak Magno, Cik Zabi dan juga Kak Sheila. Okey, Yana. Masa yang dinanti-nantikan. Oh, dah lama hawa tunggu ni sebenarnya. Okey, Yana nak cuba yang mana dulu? Okey, saya rasa saya nak cuba daging salai lah. Okey, nasib baik dia tak nak ambil ikan patin. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan patin tu pun nak juga. Tapi sekejap lagi saya makan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya ikan patin walaupun jauh. Sedapnya kalau ada nasi tu panas-panas. Ada pula sambal belacan kat tepi tu. Ada pula ulam-ulaman. Memang padu makanan tengah hari saya sekejap lagi. Okey, sambil-sambil hawa rasa tempoyak ikan patin ni. Esok di Wanita hari ini kita akan membincangkan tentang topik HFMD ataupun Hand Foot Mouth Disease, penyakit tangan, kaki dan juga mulut yang semakin orang kata tular sekarang ini dan menjadi kegusaran dalam kalangan ibu bapa khususnya. Esok pastikan anda tidak terlepas temu janji anda bersama kami di Wanita hari ini dengan topiknya HFMD. Ya, dan untuk hari ini saya dan Uyaina undur diri dulu. Kita jumpa anda lagi nanti. Ya, jumpa esok 12.30 hari. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih semua. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata-watanya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik putri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata-watanya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata-watanya. Usahawan